Mesti ingat. Dan lagi satu, awak kena ingat adalah nama ataupun awalan untuk bilangan karbon. Number of carbon. Iaitu kalau satu, ingat. Met at prop but pen hex hept of nan deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena ingat met at prop boot pen hex hep ok nan deck. Met at prop boot pen hex hep ok nan deck. Kena ingat. Kalau tak ingat, sangat sukar untuk awak jawab soalan ni. Sebab soalan dia 20 markah. Depends dekat benda ni je. So kalau awak ingat benda ni, insya-Allah awak tinggal applykan, awak boleh dapat 20 markah. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan. Terus pergi soalan nombor 1. Has 4 carbon atom. So bila ada 4 carbon atom, maksudnya dia ni but apa tak tahu. Kena tengok apa dia punya homologous series. Kalau alkane, butane. Kalau alkene, butene. Kalau alkyne, butane. Okay. Sekarang dia kata contains carbon and hydrogen only. So ini hanya untuk alkane ataupun alkene ataupun alkyne. Which is this R is a hydrocarbon. Hydrocarbon ada 3 saja. Alkane, alkene, alkyne. The rest 3 lagi ni non-hydrocarbon. Yang mana dia consists of hydrogen, carbon and others atom. Iaitu dia ada oksigen. Kalau untuk alkohol, carboxylic acid dengan ester. So next dia kata decolorize brown color of bromine water. So kita dah ingat dah buat eksperimen yang kita tengok eksperimen tu. Dia akan decolorize brown color of bromine water ataupun purple color of potassium manganate 6. Okay. So ini adalah alkene. Ingat, siapa yang rasa lost, tengok balik dekat tutorial ataupun rakaman kelas tentang alkane dengan alkene. Okay, yang mana perbezaan alkane do not colorize. Do not decolorize brown color of bromine water. Dia tidak menyahwarnakan warna perang air bromin. Sebab apa? Sebab dia tak boleh react dengan bromine water. Alkane. Okay, teacher cerita pasal alkane. Tapi alkene sebagai unsaturated hydrocarbon, alkene ni dia boleh decolorize brown color of bromine water. So maksud dia kat sini, R ni adalah butene. Sebab dia alkene. Next kita tengok S. S pun sama, ada 4 carbon atom. So bila 4, automatic but. Contains carbon and hydrogen. So dia adalah hydrocarbon, sama ada alkane, alkene atau alkyne. Does not decolorize brown color bromine water. So ini adalah alkane. So bila alkane means that the name for S is butane. Dapat 2 markah dah. Butane 1 markah, butane 1 markah. Tapi jangan conteng kat sini. Tak boleh jawab macam ni. Kena jawab cantik-cantik. Sama ada awak nak tulis dalam bentuk point ataupun dalam jadual. Kejap lagi teacher tunjuk. Okay, cuma ni kita nak cari apa siapa dia. Seterusnya has 3 carbons. 3. So kalau 3, prop. Okay, girls. Setakat ni ada masalah tak? Teacher terangkan ni faham ke tak faham? Ke ada masalah? Girls, okey tak? Okey tak? Faham. Okey. Okey, alhamdulillah. So bila 3 carbon, prop. Sekarang ni dia soluble in water. Okey, soluble in water or not soluble in water ni macam susah sikit kena identify. Tengok yang dia punya chemical properties. React with zinc and produce hydrogen gas. Alkane, alkene, alkyne. Tak pernah jumpa yang dia bertindak balas dan membebaskan hydrogen gas. Kena ingat, apa yang bertindak balas dengan zinc
membebaskan gas. Itu adalah sifat-sifat asid. Ini adalah properties of acid. Ingat, properties of acid, bila dia react dengan zinc, dengan metal, dia akan produce hydrogen gas. Maksudnya, ini adalah acid. Dalam 6 homologous series ni, siapa acid? Inilah kita punya acid. So, that's why untuk T, dia adalah carboxylic acid. So, nama dia propanoic acid. Okay, propanoic acid. Sebab dia 3 karbon, prop. Kenapa kita tahu dia anoic acid? Sebab dia react dengan metal dan menghasilkan hydrogen gas. Dalam banyak-banyak 6 homologous series ni, alkane, alkene, alkyne, alkohol tak bertindak balas dengan acid. Sama juga ester. Yang bertindak balas, yang tak bertindak balas dengan logam. Alkane, alkene, alkyne, alkohol, ester tidak bertindak balas dengan logam. Yang bertindak balas dengan logam hanyalah acid, iaitu carboxylic acid. So kita dah tahu T propanoic acid. Next U. U ni 3 karbon. So dia prop juga. React with ethanoic acid to produce sweet smell. Sweet smell. Sweet smell ni siapa? Okay. Sebenarnya ester dia ada physical properties. Tapi teacher tak sempat lupa nak beritahu tentang physical properties of ester. Okay. Untuk pengetahuan awak, ester ni adalah contoh ester adalah perfume. Perfume ataupun food flavouring. Food flavouring contoh dia apa? Perisa durian, perisa strawberry, perisa apple, perisa pisang, perisa nenas. Perfume ni yang sweet-sweet macam vanilla, perfume perfume kalau kita bawa perfume macam Body Shop tu kan bau dia sweet kan. So ester ni dia punya smell, it has sweet smell. Ester. Keistimewaan ester. Ester ni sweet smell, bau yang wangi. Kita tak panggil manis lah, kita bau yang wangi dalam bahasa Melayu dia. Okay. Ataupun bau manis, itu dia pun bau manis. Okay lah, bau manis. Okay. So maksudnya sweet smell ni adalah ester. So sekarang ni dalam preparation of ester, untuk esterification, penghasilan ester kan kita tengok dekat dalam teacher punya tuition tu, tuition online volume 2. Untuk esterification adalah combination between carboxylic acid plus alcohol. Dia akan produce ester. So kat sini dia kata ethanoic acid react with U, produce ester. So maksud dia ini adalah U adalah alkohol. So bila alkohol dia adalah propanol. Macam tu. Okay. Sekarang ni secara amnya awak dah tahu siapa nama R, siapa nama S, siapa nama T, siapa nama U. Sekarang kita tengok apa soalan nak. Sebab sekarang ni 10 markah tau. Based on information in table 8, determine the molecular formula. So sekarang ni dia nak molecular formula 1. Okay. First kali dia nak molecular formula untuk 4 compound tadi. Dia nak name of homologous series untuk each of compound, 4 compound tadi ni juga. Dan functional group untuk compound T and U. Sekarang functional group dia nak T and U saja. So yang atas yang untuk R dan S awak tak perlu buat. Bila soalan macam ni, awak boleh buat table. Okay, awak boleh buat table. Table awak secara kasar dia teacher buat macam inilah. Contohnya ini adalah awak punya compound. Name of compound. Kan? Contoh compound. Yang kat sini awak punya soalan ni lah. Yang sebelah sini adalah molecular formula. Lepas tu yang kat sini homologous series. Yang kat sini adalah functional group. Tapi awak kena tulis nombor soalan. 1, 2, 3. Okay. Dan compound dia ini adalah R, S, T dan U. Okay. Pada teacher,
adalah lebih mudah awak buat macam ni. Lebih jelas. Tapi kalau awak rasa tak dapat idea nak keluarkan macam mana nak draft out your table, so awak boleh juga buat macam ni. Buat A, untuk A, 1. Molecular formula. Titik, 2 bertindih, R apa? Contoh, molecular formula untuk R, C4H8. S, apa dia? T, apa dia? Okay, tapi pada teacher lebih prefer, I am more preferable to write down dalam bentuk table. Okay, macam mana kita nak buat table? Okay, so, bentuknya sengit. Okay. So, buat table. Ini adalah compound. Ini adalah soalan nombor 1. Dia tanya molecular formula. Kena buat nombor soalan dia tahu kat sini. 3A. Macam ni. Molecular formula. Kemudian number 2. Homologous series. Kemudian number 3. Functional groups. Okay. Sorry lah, gedik-gedik dia punya jadual. Okay, so compound R. Apa molecular formula untuk R? R tadi nama dia adalah, nama dia siapa tadi? Dia tak tanya nama kat sini kan? So tak tanya nama, awak tak perlu tulis nama. Dia apa? Butene. R tu adalah butene. So kalau butene, molecular formula dia apa? C4H8. Very good. Okay, so what is the homologous series? Alkene. Pandai. Okay, so functional group dia tak tanya kan untuk R kan, dia hanya tanya T and U saja. So kita pergi pula ke S. S tu what is the molecular formula? C4H10. Pandai. So what is the homologous series for S? Alkane. Alkane. Ni teacher tulis pen warna merah ni soalan tak nak pun tapi nak as your reference je. Okay, as your reference to answer the number 1, 2 and 3 Roman ni. Okay, so ini adalah alkane. And then functional group pun dia tak mau. So kita tengok pula. Okay, T. T tadi siapa nama dia kita dapat? Apa tadi? Propanoic acid. So kalau propanoic acid, okay, macam mana awak nak tuliskan molecular formula dia sebab dia kan ada COH kan? Okay, macam ni, tengok betul-betul. Kalau prop, awak tahu prop ada 3 C. So awak tuliskan dulu dia punya COOH. COOH. Awak buat ni dulu. Sekarang ni prop 3 C. 1 C dah guna dekat depan. So awak jadi tinggal berapa? Jadi bila 3 tolak 1 ada 2 C. So kat sini C2. C2H5. Sebab depan dia ni COOH dia adalah CmH2m plus 1. So sebab itulah dia 2 5H5. 2 darab 2 tambah 1. So C2H5COOH propanoic acid. So what is the homologous series here? Apa homologous series kat sini? Carboxylic acid. Okay, good. Carboxylic acid. So what is the functional group here? Apa functional group dia? Ingat tak apa nama dia? Tengok kat atas ni.
Apa nama functional group dia? Perasan tak apa nama functional group untuk carboxylic acid? Carboxyl. Carboxyl group. Okay, carboxyl group. Okay, good Syah. Okay, so carboxyl group. So ini adalah carboxyl group. Okay, so last kali adalah awak buat table cantik-cantik tau. Table yang diiktiraf adalah table yang lengkap. Yang semua tertutup. Jangan buat tak sempurna sengit-sengit. So last kali adalah U. U tadi kita dapat nama dia adalah propanol. Okay, so sekarang ni dia kata apa dia punya molecular formula untuk propanol. Prop adalah 3 karbon. So C3H7OH. Cik mana tahu dapat tu, awak akan ingat dia punya general formula untuk alkohol adalah CnH2n tambah 1OH. Itu adalah general formula for alcohol. Okay, what is the homologous series for you? Apa homologous series dia? Alcohol. Very good. What is the functional group? Hydroxyl. Very good. Hydroxyl group. Tapi kena tulis kat sini teacher lupa nak ni. Carboxyl group ni kena tulis COOH. Hydroxyl group ni OH. Tambahkan. Okay, good Syak. Oh, Syak tak boleh on mic Okay, so kita tengok soalan B. Both R and S. Ni mesti sambungan lagi daripada soalan tadi. R kita tahu R adalah alkin dan S adalah alkane. Okay. Determine which compound produce more soot. So ingat, bila ada tanya soot, kena kira percentage of carbon by mass. Keluarkan calculator sekarang. Keluarkan calculator. Percentage of carbon by mass untuk R, kita tahu R tadi adalah butene, which is C4H8. S adalah butane, which is C4H10. So sekarang kita nak kira percentage of carbon by mass. Remember nak cari sootiness, nak tengok soot, calculate percentage of carbon by mass. So percentage of carbon by mass. Tengok butane ada berapa carbon? 4. So equal to 4 carbon bagi dengan dia punya molar mass of C4H8 times 100. Okay, so bersamaan dengan 4 darab 12 bahagi dengan 56 darab 100. So dapat berapa persen? Kira tekan kalkulator ya. So percentage berapa yang ni? Butane berapa? 85.71. Good. 85.71. Okay, so kita kira percentage of carbon by mass. Untuk butane equal to 4 carbon bahagi dengan molar mass butane. So 4 darab 12 bahagi dengan 58 darab 100. So awak akan dapat berapa percentage dia untuk butane? 82.76. Okay, good. Alhamdulillah. 82.76. So sekarang ni bila awak kira, siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih tinggi?
Butene. Butene. We know the concept, the higher the percentage of carbon by mass. The higher the sweetness. Very good. The higher the sweetness. That's all. Itu saja. Okay, so kat sini kita buat ini adalah konsep dia. So jawapan awak beritahu compound are produce more soot because percentage of carbon by mass in compound R is higher than compound S. Okay, jelas? Ada masalah sweetness ni? Jelas. Okay, Alhamdulillah. So kita tengok next question tentang alkohol. Tengok muka surat 130 nombor 4. Teacher tak buat soalan A sebab A tu dalam kita belum bincang lagi tentang latex. So kita buat B terus. Kita lompat B, muka surat 130 nombor 4. Okay. Diagram 7 shows the conversion of compound P into compounds Q and R. Compound P is a colorless liquid that can be produced from the fermentation of glucose. Okay girls. Kalau fermentation of glucose, ingat teacher ada beritahu kan? Kalau glucose plus yeast with the presence of yeast, dia akan menghasilkan satu alkohol yang nama dia ethanol. Dia hanya menghasilkan ethanol sahaja. Dia tak boleh menghasilkan propanol, tak boleh hasilkan butanol, tak boleh hasilkan metanol, tak boleh hasilkan nonanol, tak boleh hasilkan dekanol, tak boleh. Glukos dia memang hanya menghasilkan ethanol saja. So yeast ni lah yang kita kata dia ada zymase enzyme. Okay, so sekarang ni dia kata fermentation, inilah fermentation. So dia kata glucose fermentation with the presence of zymase enzyme, dia akan produce ethanol. So compound P ni ethanol. So kat sini awak tengok, biasa student kan kalau dia gagal dalam kimia, dia rasa frustrated sebab macam manalah nak cari R, P dengan Q, sepatah haram pun dia tak bagi hint. Dia tak beritahu pun carbon yang berapa. R tu apa, P tu apa, Q tu apa. Kalau pelajar tu tak tahu yang fermentation of glucose akan menghasilkan ethanol. Sebab kat soalan ni kalau baca pun dia tak ada cakap pun compound P ni berapa number of carbon dia. Sebab daripada number of carbon awak boleh tahulah kalau dia daripada alkohol, dehydration jadi alkin, so dia akan jadi ethene. Sini ke sini dia akan oxidation, dia akan jadi carboxylic acid, dia akan jadi ethanoic acid contoh. Sebab awak dah tahu add. Kalau kat sini 2 karbon, kat sini pun akan jadi 2 karbon, kat sini pun akan jadi 2 karbon. Tak ada tindak balas penambahan karbon. Okay. Kalau daripada asal dia add, apa pun homologous series dia akan add juga. Sama ada dia bertukar daripada ethene jadi ethane, ethene jadi ethanol, ethene jadi ethanoic acid jadi ethanoate dan sebagainya. Okay, so sekarang ni kita dah tahu compound P adalah ethanol. So bila dia kata dehydration, you have to remember the chemical properties of alcohol. Alcohol dia akan dehydration, buang air, minus H2, H2O to produce alkene. Tengok balik dekat properties of alcohol, teacher dah buat rakaman. Alhamdulillah, itulah kelebihan dia bila ada YouTube tu. Awak boleh ulang. Mana yang awak nak, mana yang awak dah faham, awak skip. Mana yang awak belum faham, ulang lagi, okay? So, ethanol, dia boleh jimatkan masa. Tak adalah teacher kena ulang-ulang, nanti masa awak dah tahu pun habis. So, ethanol, bila dia buang air, dia akan jadi alkene yang nama dia ethene. Dehydration, proses yang mana ini dia memerlukan porcelain chip.
Tengok betul-betul balik ya. Okey, so seterusnya daripada compound P, dia akan jadi compound R. Yang mana dia pakai acidified potassium manganate 7 ni yang teacher kata. Ke mana orang 4 dash hilang. Ni bila ada acidified potassium manganate 7 ataupun acidified potassium dichromate 6, itu maksud dia oxidation. Name of the reaction 1 ni adalah oxidation. Okay, sebab ethanol bila dia react dengan acidified potassium manganate 7 atau acidified potassium dichromate 6, dia akan menghasilkan apa dia ni kalau oxidation? Kalau oxidation dia menghasilkan apa ni? Carboxylic acid. Very good. Dia akan menghasilkan carboxylic acid. Oxidation of alcohol, dia akan produce carboxylic acid. Since here our carbon is always 2 carbon, so kalau alcohol, ethanol. Kalau carboxylic acid apa dia? Ethanoic acid. Ethanoic acid. So sekarang kita tahu dah PQR. Kita tengok dekat arahan soalan. First, dia tanya name reaction 1, satu markah. Second, identify homologous series, molecular formula and structural formula of P, Q and R. Banyaknya dia minta. Tapi tak apa, rezeki awak sebab bila tanya macam ni lebih mudah sebab tak ada banyak sangat explanation. Kalau sebenarnya banyak explanation tu lagi bahaya, lagi mudah untuk awak hilang markah. Yang ni setakat dia tanya name of reaction 1. Tadi reaction 1 name dia apa? Apa nama reaction 1 ni? Oxidation. Oxidation. Reaction 1 ni oxidation. Okay, identify homologous series. Awak tengoklah PQ apa homologous series. So bila dia nak yang pertama ni awak buat words. Tapi yang ni sebab dia dah ada, dia untuk P, Q dan R, 1, 2, 3. 3 benda untuk 3 kumpulan. So awak boleh buat table. Ni. Identify ni dia nak homologous series, molecular formula, structural untuk 3. 3 perkara untuk 3 perkara. So awak boleh buat table. Cuma yang pertama tu awak beritahu. Buat B1, name of process, name of reaction 1 equal to oxidation. Macam tu, titik. Next, awak nak jawab yang kehendak dia yang kedua ni pula, identify the homologous series. So macam teacher beritahu, teacher lebih suka buat table. So teacher buat table kat bawah lebih mudah sebab kalau kat atas kecil nanti messy awak pening. Okay, so buat table. Minta ampun, minta maaf. Table teacher dia berombak-ombak. Allahuakbar. So awak beritahu compound. Name of compound. Okay. Sekarang dia nak apa? Compound, dia nak homologous series, molecular formula and structural formula. So buat kat sini homologous series, compound, homologous series, molecular formula dan structural. Structural formula. Ingat structural formula ni yang nampak tangan-tangan dia semua tu. Tangan-tangan dia masih lengkap. Okay, so first kali compound P kita tahu. Nama P tadi kita dah check nama dia adalah ethanol. Tapi soalan tak tanya kan? Tak apa. Okay. So homologous series kita adalah, homologous series kita yang untuk ethanol adalah alkohol.
So, dia punya molecular formula dia sebab ethanol jadi C2H5OH. So, the structural formula C ada 2. 1, 2. So, dia mesti ada OH kat sini. So, yang lain lengkapkan dengan best friend carbon iaitu hydrogen. Okay. So, next. Lepas P, kita buat Q. Ni senyap je, ada problem tak? Tak, tengah dengar. Okay, good. So, Q ni adalah ethene. So, dia punya homologous series adalah alkene. Chemical molecular formula dia adalah C2H8. Apa meripik? Betul ke C2H8? Girls, apa molecular formula untuk ethene? C2H4. Oh, kan? Teruklah si Cik Wampo ni. C2H4. Okay, next dia punya structural formula dia ada 2 and then dia ethene ada double bond 1, 2, 1, 2. So ini H, ini H, ini H, ini H. Okay, so so ini kita panggilkan sebagai jadual belang-belang. Minta maaf lah ya. Okay, so lepas tu lepas P, Q, R. Siapa nama R tadi? Siapa nama R tadi? Carboxylic acid. Ethanoic acid Ethanoic kan? acid. Okay, good. So dia punya homologous series adalah carboxylic acid. Okay, good. So dia ethanoic acid dia adalah 2C. So COOH 1 jadi lagi tinggal 1 jadi C1H2 darab 1 tambah 1 3. CH3COOH. So buat dia punya lukisan pun sama. Lukis dulu dia punya functional group. C double bond OH. So yang kat sini CH C 1, 2, 3. H H. Okay. Selesai. Okay. So seterusnya. Soalan ni ni kaitkan dengan form 4 punya. Setakat ni teacher tak ada lagi dengar yang PM teacher. Teacher ajar balik soalan topik form 4 chapter 4 form 4 tu. PM teacher beritahu. Teacher tak tahu nak start dari mana ni. Mana yang awak tak faham, mana yang awak blur. Teacher pun tak tahu. Blur teacher. Awak tak faham mana yang form 4. So bila ada kemudahan macam ni, nampak awak pun boleh join kelas bila teacher buat rakaman, nampak ada sambutan. So why not? Siapa-siapa pun PM je. Awak tak tahu kawan-kawan awak ada je yang PM je bagi cadangan itu, ini. You are most welcome to give suggestion. Memang teacher memang memerlukan apa sebenarnya awak nak. Sebab kalau teacher bagi tapi awak tak perlu, jadi dia macam membazir. Jadi teacher sebenarnya nak tahu apa yang awak perlukan. So please PM teacher apa yang awak nak. Tapi kalau siapa yang rasa dia dah PM teacher tapi teacher tak ada action, teacher minta maaf. Rasanya teacher terlepas pandang. So tolong PM lagi semula. Sebab teacher banyak sangat. Tahun ni bos kita Datin Najaro Gaya dia nak sekolah kita jadi hub STEM tau. Tahu hub tu macam pusat STEM untuk tak tahulah untuk negeri Perak ke, untuk Kintau Utara ke. So our school for this time being je yang teacher handle je 3 pertandingan antarabangsa, 1 kebangsaan, 1 negeri, 1 sekolah. Jadi macam-macam benda kena fikir. Jadinya sebab tu kadang-kadang kalau message tu masuk dekat wrong time, masa yang teacher tengah sibuk, jadi teacher terlupa. So teacher minta maaf. So siapa yang ni tolong PM teacher lagi. Apa yang sebenarnya awak perlukan? Jangan malu-malu, jangan rasa bersalah lah dulu waktu teacher pula mengajar, saya tak pay attention, saya bersalah lah, nanti tak payah. Setiap orang ada khilaf masing-masing.
Teacher pun ada salah teacher juga zaman-zaman dulu. So mungkin ni waktu teacher nak tebus balik kesalahan teacher. So kalau siapa ada masalah, let me know, beritahu awak nak yang mana, insyaAllah teacher cuba bantu. Teacher akan buat record untuk topik tersebut. Okay? Jelas ke tak jelas? Jelas. Malu ke tak malu nak PM teacher? Tak. Okay, jangan malu. Okay, so seterusnya kita tengok calculate the volume of carbon dioxide gas produced. Okay, soalan nak volume of carbon dioxide gas when 7 gram of compound Q is burned in excess oxygen. So, bila awak nak cari volume of carbon dioxide daripada mass of compound yang diberi, awak kena buat balance chemical equation dia dulu. Sebab awak kena kaitkan antara gram dengan volume. Gram ni adalah mass. Awak nak kaitkan mass dengan volume, nak tak nak awak kena buat chemical equation, awak kena interchange by using mole. So, bila awak nak buat chemical equation, kita tahu kita punya Q tadi adalah ethanol. Betul tak? Q kita ethanol. Betul ke salah? Q kita. Sorry. Salah. Q kita adalah Etin. Kan dah salah. Sebab tu kena tumpu perhatian kalau teacher ngajar ni. Sebab teacher pun manusia biasa. Tak maksum. Okay, buat salah juga kadang tersasul. So, etin adalah C2H4. So, dia nak burnt. Burnt ni dalam kata lain adalah combustion. Kita tahu complete combustion of alkane, alcohol, alkyne, alkohol, 4 ni dia akan menghasilkan hanya air dan carbon dioxide. So sekarang ni kalau etin C2H4 plus oxygen, it will produce carbon dioxide plus water. So sekarang bila macam ni kena balancekan chemical equation. Ingat nak balancekan untuk combustion C dulu, kemudian H, kemudian O. Okay, C dia ada berapa? 2. So kat sini ada 2, kat sini ada 1. So letak 2. So C dah settle. H. H kat sini ada 2, H kat sini ada 4. So automatic 2 ni darabkan 2 kat depan, jadi darab 2 jadi H jadi 4. Settle. Okay, tengok oksigen pula. Oksigen sebelah kan selepas arrow ada 2 darab 2, 4 tambah 1 darab 2, 2. Oksigen kat sini ada 6. 4 tambah 2, 6. So tengok oksigen kat sini, dia ada 2. So bila 2 saja kena darabkan 3. Dapatlah 6. Iya. So dah settle. So this is our balanced chemical equation for the combustion of ethene. Okay. So teacher salin balik. C2H4 plus berapa tadi? 3O2 produce 2 carbon dioxide plus 2 H2O. Okay, given in the question dia kata yang kita bakar adalah 7 gram of ethene. 7 gram of ethene. Dia beritahu here 7 gram. Dia tanya what is the volume carbon dioxide. So untuk awak tahu ni awak kena ambil ni kaitkan dengan yang ini. Yang lain buat apa teacher? Just ignore. Ini tak payah tengok, ini tak payah tengok. So kita tahu from this chemical equation, we know that ni depan dia ada nombor tak depan ni? Tak ada. Ada nombor tak ada. So we know that 1 mole of ethene C2H4 produce ada depan nombor dia depan tak? Depan dia nombor tak? Ada. Ada. 2 mole carbon dioxide. So sekarang ni kita tahu dia 7 gram.
Ini mol, tak boleh lah awak suka tulis. Okey, so kalau 1 mol C2H4 2, so 7 gram C2H4 14. Tak boleh lah macam tu. Sebab yang ini ni mol. Yang ini ni gram, lain lah. Macam kalau awak ada duit ringgit, awak ada RM1, tiba awak jumpa kawan awak dekat Eropah, dia pakai pound, awak jumpa kawan awak dekat London. Kalau saya beli ni, saya bagi awak RM1, awak bagi saya £1. Mana boleh, tak sama, unit tak sama. So, kita kena convertkan gram ni kepada mol. So, kena cari number of mol. Okey kat sini lah. Number of mol C2H4 sama dengan, sebab kita ada mass, so ingat mass over molar mass. So sama dengan mass kita 7 bahagi dengan molar mass untuk carbon, dia berikan RAM dia. Molar mass ni kena nak cari molar mass pakai relative atomic mass. 2, carbon ada 2 iaitu 2 darab 12 tambah hidrogen ada 4, 4 darab 1. So dapat berapa? Dia punya molar mass dia berapa? Berapa? 0.25. 0.25. 25. Pandai, 0.25 mol. Ini mesti ada ni Ni mol ni, perkataan mol ni mesti ada. So kita tahu, kita guna 0.25 mol C2H4. So dia akan produce, kalau 1 jadi 2. Kalau 3 jadi 6. Kalau 2 jadi 4. Kalau 0.25 jadi berapa? 0.25 darab 2. Pandai. So sama dengan 0.5 mol. So kita dapat. Tapi soalan tanya number of mol carbon dioxide ke? Tak, tanya volume. Tanya volume. So kita kena convertkan balik. Volume carbon dioxide sama dengan number of mol carbon dioxide times dengan dia nak apa dalam STP ke dalam room temperature. Dalam room temperature. So kalau room temperature 24 dm cube. So 0.5 times 24 dm cube. So awak akan dapat berapa? 12 dm cube. So this is the answer. Okay. So ini untuk soalan, inilah contoh-contoh soalan. Ya. Kalau tukar kepada cm cube, Tak boleh. 12. Okey, macam mana? Kalau tukar kepada cm cube. Boleh? Soalan dia cakap nak jadi tukar cm cube tak? Tak ada cakap kan? Tak. Kalau dia tak ada cakap pun boleh. Kalau dia ada cakap mesti buat cm cube. Maksud dia macam tu. So kat sini kalau 12 dm cube boleh, atau awak nak buat 12,000 cm cube pun boleh. Sebab dia tak ada mention in dm cube atau in cm cube. So both answer is accepted. Okay? Okay. Boleh jelas? Jelas. Setakat ni jelas tak? Jelas. So teacher akan tinggalkan awak dengan tutorial sekejap. Sekejap lagi teacher akan masuk balik. Kita akan bincang balik. Teacher nak awak tolong buat structured question 125 hingga 128. Nanti dalam pukul, ni dah pukul 10 kan? Nanti awak cuba buat dulu. Ataupun 10, kita sampai 10.30, betul tak? Betul. So ini sebab tu teacher dah terang, awak buat tutorial dulu. Nanti teacher akan berikan jawapan, discussion dia dalam recording. Boleh tak? Boleh. Cuba recordingnya sebab. Ya. Kenapa teacher skip soalan 3B, 3C dengan 3B2? Okey, kejap teacher tengok. Teacher rasa dia tanya pasal isomer kan? Isomer tu kita belum belajar lagi. Okey, cuma yang 2 ni, yang nombor 32 ni dah belajar dah yang ni buat write chemical equation. Yang ni dah belajar. Tengok, tapi yang C tu, isomers tu sebenarnya subtopik tu lepas ester. Teacher nak bincang isomer dulu. Masa macam lambat sangat pula nak bincang IC dengan awak kan. At least bagi awak confident sikit untuk subtopik alkane sampai
alkane sampai ester. So sebab bila awak ada buat banyak soalan, awak akan confident. Bila awak confident, awak akan pergi ke isomer. Jadi nanti baru lepas dah tengok contoh-contoh soalan, baru kita pergi ke isomer. Okey? Okey. Okey, tapi yang kedua ni bincang kejap. Yang kedua, ya. Ada apa dia? Yang latihan yang teacher bagi ni kan untuk tutorial kan? Nak kena salin soalan ke? Tak payah sayang, tak payah. Oi. Apa mahal-mahal beli RM16 lepas tu teacher beli suruh salin balik. Siapa yang tanya tu? Solehah Solehah tak payahlah Solehah. Nangis teacher nanti. Oh, kenapa lah teacher ni cruel sangat. Salin jawapan je. Okay? Okay. So yang 3B2 ni, complete combustion of compound S. Sekejap sorry teacher yang ni tak perasan. Compound S adalah alkane, iaitu butane. Kan? So butane C2, C4H10 tambah oksigen produce carbon dioxide plus water. Okay. So kat sini kita tengok C dia ada berapa? 4. So kat sini 4. Ingat bila nak balancekan combustion dia ada CHO. Okay. C4, sini 4. Hidrogen kat sini ada 10. Hidrogen kat sini ada 2. So nak balancekan ini darab dengan 5. So okay. So H dah, C dah, O. O kat sini 1 darab 5, 5 tambah 2 darab 4, 8. Jadi 13. O kat sini ada 2. So macam mana 13 nak jadikan ni nombor ganjil kan? Ini genap. Pandai. Buat 13 per 2. Tapi jangan pandai-pandai. Padamkan ni pun jadi padam. Jadi tak boleh. Nak cakap haram tu macam mengharamkan, macam tak ada dalam Al-Quran. Tapi salah. Tak boleh buat macam tu. Kena buat O2 13 per 2. So kalau awak nak nampak cantik, awak buat balik lah. Buat balik. Semua ni darabkan dengan 2. Kalau awak rasa tak nak ada fraction ni, tak cantik ada fraction, so semua awak darab 2. Bila darab 2, jadilah. Sekejap ya. Jadilah 2C4H10 tambah 13 O2 arrow 4 darab 2 8 CO2 tambah 5 darab 2 10 H2O. Dua jawapan ni diterima. Setakat ni lah, setakat penandaan 2019-2020 kita orang baru nak pergi menanda kertas 2 minggu depan. Tak boleh beritahu. Okay, sorry. Tak. So setakat ni diterima lah dua-dua chemical equation ni. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Tak ada. Okay, so teacher akan sertakan helaian ni dan insya-Allah teacher akan buat rakaman untuk jawapan soalan structured. Teacher harap awak semua kuat semangat, teruskan usaha, jangan putus asa. Apapun masalah, insya-Allah kita ada penyelesaiannya. Kita ada Allah yang sentiasa tolong bantu kita. Cuma kita je yang tak nampak. Okay, so tu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab join kelas teacher.